Okay, Assalamualaikum. Jumpa balik. Alright, electromagnetic induction. So, kita dah belajar sebelum ni ada kearuhan yang berlaku di dalam litar induktor. Jadi, electromagnetic induction ni konsep dia lebih kurang sama. Okay, konsep dia lebih kurang sama, masih mengaplikasikan law yang kita panggil Faraday law. Faraday ni nama orang. Orang yang jumpa law ni. So, dia buat law, kita namakan law ni, nama dia lah. Okay, Faraday law. Dan juga Lenz law. Faraday dengan Lenz ni hukum dia adik-beradik. Okay, hukum dia adik-beradik. Orang yang jumpa je lain. Satu Faraday yang jumpa, satu Lenz yang jumpa. Okay, kedua-dua hukum ini, kedua-dua peraturan ini bercakap mengenai kearuhan yang berlaku di dalam litar. Sama ada litar elektrik ataupun litar magnetik. Okay. Okey, dalam hukum Faraday, awak dah belajar ada dua metod di mana kearuhan boleh berlaku, iaitu di mana flux kat konduktor dan ketika mana konduktor pula kat flux. Jadi, apa yang memotong itu yang bergerak. Berapa kali dah saya cakap macam pisau potong sayur, yang bergerak adalah pisau. Sama juga kalau flux kat konduktor, yang bergerak adalah flux. Konduktor tu kekal di situ. Saya tak nak terang banyak sebab ini saya dah serangkan secara terperinci di dalam tajuk induktor. So, boleh rujuk kepada rakaman saya yang sebelum ni. Okey. Dan yang kedua adalah konduktor kat flux. Jadi, konduktor yang akan bergerak. Flux itu adalah permanent magnet flux yang kekal. Okey. Pemotongan-pemotongan yang berlaku ini akan menghasilkan induce, iaitu kearuhan. Okey, akan menghasilkan kearuhan. So, dalam tajuk magnetik, ketika mana konduktor kat flux, iaitu ketika mana konduktor yang bergerak membuat pemotongan kepada flux, maka akan ada induced electromagnetic field. Maksud dia induced magnet lah akan berlakunya induced medan magnet yang kita panggil E. Kita panggil E. Di sinilah kita panggil komponen tu E. Okey, rumus bagi E adalah BLV. Hadam tu dulu, nanti saya terang apa B, apa L, apa V, okey? E adalah induced electromagnetic field yang terhasil apabila pemotongan flux berlaku. Okey, apabila konduktor itu berpusing, bergerak memotong flux, maka E, induced electromagnetic field akan berlaku. Okey, itu secara teori. Okey, secara teori. Macam mana nak kira nilai E tu? Sebab itulah wujudnya rumus. Okey, rumus bagi nilai E adalah BLV. Okey, BLV. Ketika mana pada satah penuh atau pada satah tepat, satah tepat, maka tidak ada angle yang berlaku. Bila tak ada angle yang berlaku, rumus dia jadi E equal to BLV. Tapi apabila berlakunya kecondongan atau berlakunya tendensi untuk menghasilkan sudut angle, maka dia akan jadi E equal to BLV sin theta. BLV sin theta. Okey, theta itu merujukkan berapa condong lah, berapa condong sudut. Okey. B adalah flux density, masih kekal di situ. B equal to flux density, kita dah belajar dah sebelum ni. L merujuk kepada length dan V merujuk kepada velocity. Velocity apa? Kan dia buat pemusingan kan? Mesti ada kadar kelajuan, berapa laju dia pusing. Maka V itu merujukkan kepada kadar lajunya conductivity dalam unit ms negatif 1 meter per second. Okey, meter per second. M over S, bawa naik S, dia boleh jadi ms negatif 1. Okey, flux masih dalam unit Tesla, length masih dalam unit meter, maka E dalam unit volt. Boleh? Alright. Next, kita cuba selesaikan. Contoh. A conductor, dia bagi satu konduktor dengan 300 mm long. So, ini adalah nilai L. Dalam soalan exam, bila you baca soalan, terus notekan apa yang diberi dalam soalan. So, L, tulis siap-siap, L equal to 300 times 10 power of negative 3 meter. Matikan unit terbitan.
move at a uniform speed of 4 meter per second. Jadi dia bagi kat sini V. Velocity lah pada 4 meter per second. Tidak ada unit terbitan di sini. At right angle to uniform magnetic field of flux density, dia bagi flux density B equal to 1/25 Tesla. Okay. Determine the current flowing, dia suruh you cari I. Daripada maklumat ni, dia suruh awak cari I sama dengan berapa. In the conductor when, dia bagi dua situasi. Okay, dia suruh cari I dalam dua situasi ni. Situasi yang pertama, apabila kedua-dua litar ini, maksud litar kan ada positif negatif. Jadi apabila kedua-dua ends ni, dia open circuit. Saya dah ajar awak 3 jenis litar, betul? Open, complete dengan short. So dia cakap pada situasi pertama A, bila mana open circuit, maksud dia circuit itu terbuka. Bila circuit terbuka, berapa nilai current? Logically-nya kelas. Logically you fikir. Adakah current boleh mengalir di dalam litar yang terbuka? Dia putus kat situ. Jadi jawapan dia tak boleh. Bila tak boleh, jawapan awak jangan pandai-pandai pergi kira value ni. Takkan dapatlah value I. Sebab macam mana I nak mengalir? Complete circuit tidak berlaku. Tak berlakunya close loop di situ. Jadi I tak wujud. Jadi apa jawapan awak? Current. Bukan. No current flow since the circuit is open. Itu jawapan awak. Okey? Okey, tidak ada current yang mengalir seketika mana litar itu dalam keadaan open circuit. Okey, selesai soalan A. Soalan B. Dia bagi tahu soalan B, litar tu complete, tempat yang terbuka tadi tu complete dengan, dia complete dengan apa? Dengan resistance R equal to 20 ohms. R equal to 20 ohms. Jadi, awak nak cari I, diberi R, maka I equal to V over R. R diberi, nak cari I, V tak ada. V tak ada, ini adalah litar magnetik, maka awak ada E equal to BLV, I dan E equal to BLV sin theta. Okey, ni dalam volt kan? So, inilah nilai V awak sebenarnya. Okey, you ada dua. Tapi ini tidak melibatkan perubahan theta. Tidak ada kecenderungan sudut di sini. Jadi, you kena pakai rumus E equal to BL V sahaja. Jadi, dapatkan E equal to BL V, di mana B awak ada 1.25, L awak ada 300 darab 10 kuasa negatif 3 dan awak ada V equal to 4 meter per second. Darab masuk semua, maka awak akan dapat nilai E equal to 1.5 volt. Dapat 1.5 volt, substitute dalam rumus induk 1.5 bahagi dengan 20, maka awak akan dapat I equal to 75 milliampere. Dapat jawapan. Okey, kalau awak tekan kalkulator, okey, saya lupa nak cakap. Kalau awak tekan kalkulator 1.5 divide by 20, awak dapat 0.075. Macam mana nak jadikan 75 milliampere? Awak tekan button ENG. Awak tekan button ENG, maka dia akan tukar jadi 75. Okey, 75 darab 10 kuasa 3. Itu adalah mili. Itu cara you nak simplify you punya value. Okey. Selesai. So, daripada sini, apa yang you ada? Comparison. Apa yang you ada? Satu adalah tidak melibatkan theta, satu adalah melibatkan theta. Jika tidak melibatkan theta, E equal to BLV.
jika melibatkan theta, E equal to BLV sin theta. Okey, jelas dalam unit volt. Ini summary dia. Okey. Alright, itu dah settle untuk Faraday law. Sekarang kita nak tengok Lenz law. Apa pula Lenz cakap? Lenz cakap adalah mengenai induced EMF, iaitu nilai nilai E tadilah. Induced EMF, arah induced EMF adalah sentiasa cenderung untuk melawan arah pergerakan yang menghasilkan EMF tu. Contoh, awak buat konduktor cut flux ataupun flux cut konduktor. Kalau sini flux cut konduktor. Awak gerakkan medan magnet ataupun awak gerakkan magnet awak tu ke kanan. Maka arah induced EMF akan sentiasa cenderung untuk melawan arah pergerakan magnet tadi. Kalau magnet tu masuk ke arah kanan, maka arah EMF ke arah kiri. Boleh? Kalau magnet itu keluar ke kiri, maka arah EMF ke arah kanan. Itu Lenz law cakap. Okey, itu yang diterangkan dalam slide inilah. Nanti awak boleh baca lagi, tak faham boleh tanya saya. Okey, habislah teori bagi tajuk elektromagnetism. Okey, untuk exercise ni saya tak nak siapkan dalam rakaman ni sebab terlalu panjang. Saya akan buat dalam rakaman khas sesi tutorial electromagnetism. Okay, if you have any question regarding to this chapter, you can simply text me ataupun PM saya untuk penerangan lanjut. Okay, kelas? Terima kasih. Assalamualaikum.